Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syamsul daripada Minyak Wangi Tuyu. Okey, sekarang ni musim PKP. Okey, musim PKP. So, bisnes kita sangat terhad. Ada kedai yang terpaksa tutup. Ada kedai yang boleh buka separuh hari. Ada yang kedai boleh buka tetapi limited. So, orang yang boleh masuk tu tak boleh masuk ramai-ramai. Dan ada yang tak boleh berniaga terus lah. Kan? Okey, so adakah kita tak boleh buat apa-apa langsung time PKP ni? Adakah kita tidak boleh buat apa-apa langsung time PKP ni? Sale dah drop. Okay, sale dah drop. Lepas tu pula, kedai pula tutup. Customer tak boleh nak order. Kita pula ada cost nak kena tanggung. So, apa yang boleh kita buat? Okay, saya nak share 5 perkara apa yang saya buat dalam tempoh PKP ni. Okay, 5 perkara apa yang saya buat dalam tempoh PKP ni. Okay, insyaAllah next video saya akan share lagi perkara-perkara lain yang boleh dilakukan walaupun saya tak buat. Sebab sebenarnya banyak benda yang boleh buat. Walaupun bisnes tak boleh, ada bisnes yang tak boleh jalan, tapi sebenarnya masih boleh buat lagi. Ada kerja yang boleh buat. Yang boleh dapatkan sales ataupun yang boleh dapatkan sale selepas PKP. Okay, ataupun kerja-kerja yang boleh membuatkan bisnes kita bertahan. Okay, nombor satu adalah apa yang boleh kita buat, apa yang telah saya buat adalah cari segala kos-kos yang ada yang boleh kita kurangkan ataupun kita hapuskan. Okey, kerja pertama adalah cut cost. Itu kerja pertama dulu. Macam saya, untuk minggu pertama PKP, minggu pertama hingga minggu lebih pada seminggu lah, kita fokus kepada kurangkan kos dahulu. Kita buat kerja-kerja yang kita fokus kerja-kerja, cari di mana benda-benda yang boleh kita kurangkan kos, kita kurangkan kos. Contohnya, penggunaan api, air, minyak, kan, petrol, kita kurangkan. Okey, lepas tu apa lagi yang kita buat? So, mungkin kita boleh kurangkan daripada segala sudut. Dari segi HR-nya, apa yang kita boleh kurangkan dari segi HR? Mungkin kita boleh, temporary ni kita boleh potong allowance. Mungkinlah duduk sit down dengan staff, bincang. Kita dah tak ada sale kita jatuh macam Fendi Auto, kedai saya, sale kita jatuh ada dua sebab. Pertama sekali kerana waktu operasi dipendekkan daripada sampai pukul 7 petang, sekarang kita hanya boleh berniaga pukul 3. Okey, lepas tu pula customer pula nak datang susah sebab kerana kawalan pergerakan. Okey, so bincang daripada segi sudut HR ni apa yang boleh kita jimat. Okey, mungkin daripada segi allowance. Okey kan? Ataupun daripada sudut operasinya apa yang kita boleh kita jimat. Okey, kita boleh jimat dekat contohnya dekat api, air, ataupun kurangkan pergerakan, contohnya macam kereta keluar masuk, kereta pejabat lah, maksudnya kereta pejabat ataupun kereta company lah untuk jimatkan minyak. Kan? Lepas tu apa lagi dari segi HR, finance-nya, marketingnya, macam kita sendiri pun marketing pun saya kurangkan kos. So kita hanya bukan marketing tak buat. Dulu kita marketing, kita ada sale activity marketing, kita ada marketing untuk branding, kita ada marketing untuk awareness, kita ada marketing untuk macam-macam lah. So mungkin ada benda marketing-marketing yang kita buat macam ni kita tak perlu buat dan kita fokus kepada benda-benda mungkin yang dapat income saja dulu. Macam tu. Okey, lepas tu mungkin apa lagi? Mungkin daripada segi lifestyle kita pun kita cut cost lah. Mungkin daripada segi mungkin kita ada kereta 3 biji, 4 biji, 5 biji. So mungkin sekarang ni cubalah pakai sebiji, 2 biji dulu ke, kan, kurangkan berjalan. So banyak lagi. So saya nak cerita panjang sebenarnya nanti, tapi saya nak buat video ni ringkas. Saya nak beritahu bentuk yang point utama saja. Okey, cari kerja-kerja, buat kerja-kerja yang fokus kepada penjimatan. Okey, cari fokus dulu apa yang boleh kita jimat. Okey, lepas tu kita dah cut cost kat sini, dah cut cost. Okey, tengok adakah kita masih lagi dalam keadaan rugi ataupun kita dalam keadaan balik modal, break even. So kalau kita dalam keadaan masih lagi ada kerugian yang kita kena tanggung, kan, maksudnya dengan sale yang masuk still lagi tak cover, ataupun mungkin sale kita kosong terus. So masa ni kita buat pula kerja-kerja yang tambahkan sales. So mungkin PKP membuatkan sale tu terhad, tapi tak apa, buat dulu. Okey, apa yang saya buat pula adalah, yang langkah keduanya lah, saya buat promosi. Okey, ada sale ke tak ada sale ke kita tak tahu, tapi kita buat dulu promosi. Contohnya macam perfume, sekarang ni saya buat diskaun 50%. Alhamdulillah, hari-hari sale masih masuk.
Walaupun mungkin tak banyak sebelum PKP, tapi still boleh masuk. Lagipun benda ni boleh buat daripada rumah je, daripada rumah saja. Bisnes ni macam kedai tayar saya buat juga promosi. Alhamdulillah, bila ada juga customer datang kerana promosi tu, sebab kedai tayar masih lagi boleh beroperasi sampai pukul 3 petang. Masih lagi. Tapi kalau tak buat, langsung tak ada. So kita boleh kurangkan kerugian, ataupun mungkin kita boleh jadi daripada rugi kita jadi tak rugi, atau mungkin kita boleh ada untung daripada asalnya langsung tak ada peluang nak untung. Buat je promosi. Mungkin promosi tu orang tak boleh nak grab sekarang, sebab ada bisnes yang kena tunggu lepas PKP. Contoh macam ada seorang kawan saya, dia buat bisnes grill rumah, grill pintu kan. So saya kata kat dia, buat je promosi, buat je, close deal tu sekarang, dapatkan job tu sekarang. So lepas PKP kita dah ada customer. Bukannya lepas PKP baru nak cari kerja. Tak, masa PKP kita dah ada customer. So pesaing-pesaing kita baru sibuk nak masa tu nak start buat cari customer. Kita dah ada customer dah. Job dah ada dah. Nampak tak? Okey, buat promosi. Okey, yang ketiga apa yang saya buat adalah saya buat servis ekstra. Contoh lah, untuk customer-customer perfume saya. Okey, apa yang saya buat servis ekstra adalah saya buat servis Allahu Akbar. Servis setting iklan di media sosial. Dulu saya dah buat, tapi lepas tu sibuk tak sempat. So sekarang ni sale dah kurang sebab PKP ni dan juga sebab coronavirus ni lah, COVID-19 ni. So sekarang ni saya ada extra time, so saya boleh buat balik servis tu. Alhamdulillah ada beberapa orang yang berminat. Okey, macam Fendi Auto, kedai tayar saya, kita buat servis tukar minyak hitam ke rumah. Tak adalah dapat banyak sangat pun, tapi ada. Tapi walaupun kita buat ke rumah, tapi social distance tetap diamalkan lah. Langkah-langkah keselamatan tetap diamalkan. So kalau nak pergi rumah customer, kena tahan Roblox tak lepas, patah balik. Patah balik, tak payah ada keras. Kan? Macam tu. So tapi kalau tempat tu tak ada Roblox, so kita pergi, and then kita buat selesaikan masalah customer. Social distance kita amalkan macam biasa. So kita bukan busan customer pun, kita busan dengan dengan kereta dia. Kan? Tak perlu buka pun, kita tak perlu masuk dalam kereta pun, kita buat kat luar je. Tak perlu masuk rumah dan sebagainya. Okay, so buat extra service. Macam saya juga ada promosikan juga macam siapa nak buat photoshoot produk. Saya tambah lagi. Lepas tu pula apa lagi yang saya buat adalah servis photoshoot produk, bina FB page. Kan, siapa nak saya boleh buat yang basic. So tambah lagi extra service. So apa yang kemahiran yang kita ada, kita boleh bantu customer. So kita offer lah benda tu pada customer. InsyaAllah boleh generate income lagi. So yang keempat, apa yang saya buat? So saya agak laju sikit sebab saya cuba nak habiskan video dalam masa 10 minit. Okey, apa lagi yang saya boleh buat dan apa lagi yang kita buat adalah saya teruskan juga kerja-kerja marketing saya seperti biasa. Jangan stop. Okay, sebab kerja marketing saya banyaknya saya buat di online. Tapi tak semestinya. Buatlah live video. Kita cerita pasal produk kita. Sekarang ni kita duduk kat rumah kan. So buatlah 2 kali sehari, 3 kali sehari. Pagi sekali, tengah hari sekali, malam sekali. So masa ni kita ada extra time untuk buat live tu lebih banyak. Mungkin kita boleh update konten-konten kita punya produk di page kita dengan lebih banyak. Kan? Betul, bila kerja marketing ni berjalan, kita still dapat kumpul prospek. Walaupun mungkin prospek ni kita close lepas PKP, tapi macam saya kata tadi, sekurang-kurangnya lepas PKP kita dah ada customer. Macam saya sendiri pun, saya akui, saya sendiri pun dah ada customer dah lepas PKP yang nak order. So, tak apa Cik Samsul, saya kau dah lepas PKP. Okey lah, lepas PKP saya dah ada customer. Bukannya lepas PKP baru nak start buat kerja. Yang dah dapat close sekarang, dapat je. Alhamdulillah. So yang lepas PKP pun kita dah ada customer. So masa ni lah lagi satu, kenapa kita kena terus buatkan marketing terutamanya online, adalah kerana sebab inilah masanya orang duduk rumah layan handphone. So masa ni kalau kita buat marketing kita di media sosial, insyaAllah kita punya brand akan mudah lihat dan orang mudah kenal. Okay, so jangan stop. Sebab ramai customer saya dia kata, saya tak tahu nak buat apa. Saya sekarang ni stop niaga, saya duduk rumah je. Tolong, banyak kerja sebenarnya yang boleh buat. Okey, dan yang kelima, okey, cari peluang bisnes-bisnes yang tengah ada demand. Okey, cari peluang. So contohnya sekarang ni COD makanan ataupun sanitizer, face mask, frozen food. Okey, semuanya kita promosikan secara online, insya-Allah. InsyaAllah. Sebab benda tu saya cakap terang, masa saya sendiri pun jual sanitizer, saya sendiri pun jual face mask. Rebut peluang yang tengah ada ni. Mungkin
sekarang ni face mask dah berlambak dalam market. Mungkin sekarang ni sanitizer dah berlambak dalam market. Sebab tu saya pun agresif jual masa minggu pertama, minggu 2 PKP. Alhamdulillah, masa tu senang gila jual. So, tapi sekarang adakah tak ada? Ada produk lain pula. Yang tengah hot selling dengan laju. So, teruskan. Cari. Grab peluang-peluang ni semua. InsyaAllah, kita boleh tak, mungkin daripada asalnya kita bisnes kita rugi, dah kita tetap ada untung. Banyak ke sikit tak kisahlah, tapi akhirnya ada untung dengan kita kurangkan kos perbelanjaan perniagaan kita, diri kita. Lepas tu kita buat usaha tambahan, insya-Allah kita still boleh lagi bertahan dengan bisnes dalam keadaan sekarang. Okey. So dah terlebih dah 10 minit. Okey. Saya memang nak buat pendek saja, saya tak nak buat banyak panjang. So sampai sini je lah. So last sebelum saya tutup, saya buat penutup, saya nak maklumkan jika anda berminat untuk onlinekan bisnes anda di media sosial, so insyaAllah saya boleh bantu anda. Saya boleh tolong settingkan iklan di media sosial untuk anda. So jika berminat, anda boleh hubungi saya lah. Itu antara servis kita yang sekarang kita fokus juga untuk musim PKP ni. Okey, sekian dulu daripada saya, Samsul Rizal. Assalamualaikum, bye bye.